Rahman, Ustaz Umar Nakib, Presiden MBY, Zaid, Daud, Biro Akademik, Amma bin Ismail, dan Pusat Majlis, merangkap pengarah dan ketua unit diskusi. Ucapkan Assalamualaikum dan selamat malam. Dan InsyaAllah dan akan membentangkan sedikit sebanyak tentang sastra di zaman Arab Jahiliyah. Untuk pertama-tamanya kita nak ucapkan bersyukur kerana setelah seminggu Amma ni Amma minta tolong bagi anda kalau ni anak pun di sudut akademik memang tak hebat sangat kan. Memang nak terangkan pun sastra zaman Arab je kan. Siapa nak dengar? Tapi anda akan cuba bawakan lah supaya nanti bila dah dengar, dah tahu, dah tergambar, InsyaAllah akan datang minat. InsyaAllah. Okey. Untuk pertama-tamanya Alhamdulillah. Okey. Untuk pertamanya sastra Arab di zaman Jahiliyah. Okey, tengok kita dekat edaran ni. Cuba dapat edaran tak? Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Untuk pertamanya untuk apa? Cakap apa? Orang kata pencerahan kan. Untuk ni anak akan terangkan sedikit tentang apa? Bahasa Arab dan kesusastraan di kuliah adat zaman Mu'ah. Ini berdasarkan pengalaman anda. Ni bukan ni tak ada anda dapat kat buku-buku ataupun apa yang anda tulis ni berdasarkan apa yang anda baca dan pengalaman anda. Okey, kalau kita tengok bahasa Arab dan kesusastraan Arab, okey, dia ilmu dia terbagi kepada dua lah. Satu tu bahasa. Di bawah lembayan kata bahasa tu terdapat banyak antaranya qawaid, balaghah. Maknanya kalau macam budak-budak yang baru ni ada fiqhul lughah, macam-macam lah. Qawaid tu ada apa? Nahwu 1 sampai Nahwu 5 tu kan. Ada saraf semua. Okey, yang kedua kita pergi pada sastra. Sastra ni pula kita tengok terbahagi kepada dua lah. Okey, yang pertama syair, yang kedua nasar. Nasar ni kalau dalam bahasa Melayunya orang panggil prosa lah. Okey, syair ni mengikut urutan zaman. Maknanya pada di kalangan orang Arab sendiri, dari zaman Jahili sampai ke Turki Osmaniyah ada dia punya edisi-edisi syair. Kalau nasar pun macam juga. Ada nasar qadim dan nasar hadis lah. Nasar qadim prosa klasik dan nasar hadis tu prosa moden lah. Macam cakap. Okey, mengikut urutan zaman dari zaman Jahili, zaman Islami, Umawi, Abbasi, Turki Osmaniyah dan sehingga sampai hari ni lah. Okey. Dalam syair tu ada ilmu kritikan syair. Biasalah untuk menjadikan satu syair tu lebih berkualiti dan lebih baik, ilmu kritikan ni agak perlu lah. Okey, irama syair dalam syair contohnya ilmu arud lah. Okey, kalau tengok nasar ni dia dua bahagian. Dia pengucapan dan penulisan. Pengucapan tu contohnya dalam pemidato je Ustaz cakap dia kan. Ada pemidato, ada khutbah dan sebagainya lah. Dan dari segi penulisan pula, kalau tengok ada banyak jenis lah. Antaranya ada risalah-risalah, contohnya risalah Nabi Muhammad SAW telah hantar kepada Raja Najasyi dan sebagainya. Macam situ pun ada dia punya seni. Ada dia punya seni bahasa dia lah. Maksudnya dia dimasukkan dalam satu ilmu ni. Selain itu ada juga dalam bentuk penulisan ni ada juga macam hikayat, dongeng-dongeng lama-lama. Dia tengok lah. Okey. Tu balik. Okey, untuk apa yang untuk apa yang nak tekankan dekat ni lah syair yang ikut urutan zaman tu dari zaman Jahiliyah. Okey, jelas kan? Okey, boleh. Okey, asal-usul bahasa Arab lah. Nampak dua poin kan? Okey, sebenarnya cerita dia panjang. Okey. Asal-usul bahasa Arab kan?
Bahasa Arab ni dia berasal daripada bahasa Samiah. Bahasa Samiah ni merupakan bahasa yang tertua di dunia. Anda pun macam baru dapat baru baca bab tadi kan. Dia bahasa pertama, dia bahasa yang tertua kat dunia, dan bahasa-bahasa ni dia berubah dan revolusi. Baik juga. Dan banyak-banyak bahasa lain yang terkesan daripada bahasa Samiah ni. Antaranya bahasa Ibriyah, bahasa Hebrew dan bahasa-bahasa lain kat dunia. Okey, dan bahasa Arab ni merupakan bahasa yang hampir sama dengan bahasa Samiah. Dari segi huruf dan penggunaan dia, hampir menyerupai dari sudut penggunaan dia. Okey, hingga akhir sekali adalah bahasa Arab dan lahjah merupakan lahjah kaum Adnan lah. Kaum Adnan ni merupakan salah satu kaum di antara kabilah Arab. Okey. Yang kedua, bahagian bahasa Arab Okey, bahagian bahasa Arab ni terbahagi kepada dua lah kalau kita tengok. Yang pertama lahjah kabilah Adnan. Kabilah Adnan ni dia dunia tempat dia dekat utara Jazirah Arab lah. Okey, yang satu lahjah ni lahjah yang masyhur lah. Okey, lahjah yang kedua ialah lahjah Qahtan, yang daripada kabilah Qahtaniyah. Kabilah ni terletak di Yaman. Okey. Apabila dah ada dua lahjah ni, dan orang Arab dulu dia suka berperang kan. Dia suka berperang dan berlaku perpindahan apa semua, dan ahli-ahli dalam bahasa ni dia berkurang tau. Dia berkurang dalam dia nak senang, dia gabung dengan dia dua ni. Dan Raja Adnaniyah tu dia pun masih penggunaan data bahasa Arab zaman kini atau sebab macam tu lah. Mungkin sebab bahasa yang Adnan tu dia bahasa yang asli lah, jauh daripada pengaruh-pengaruh luar. Okey. Dan bahasa yang kita guna sekarang ni insya-Allah bahasa lahjah kabilah Adnaniyah. Dan dia banyak masih percampuran antara Adnaniyah tu dan Qahtaniyah. Okey. Masuk dekat syair jahiliyah. Tadi kalau kita tengok kenapa anda mulakan dengan sastra bahasa Arab, sebab kalau kita tengok dekat antara banyak-banyak kitab syair jahili pun, kitab adab Arab pun, antara kitab awal ni pun dia berkaitan dengan asal-usul bahasa Arab lah. So anda ambil kesempatan tu untuk menerangkan sedikit tentang bahasa Arab. Okey. Tempat fungsi syair di kalangan Arab jahiliyah. Okey, yang pertama tadi macam ustaz tu cakap lah, orang Arab ni dia bangga kepada tiga bahagian kan. Syair, kuda dan melahirkan anak lelaki. Okay, antaranya syair kan berbangga dengan kemuliaan kabilah masing-masing. Maknanya dia menceritakan kemuliaan kabilah masing-masing, kabilah si penyair tu dengan syair lah. Okay, dia yang keduanya meraihkan syair ni dengan meraihkan penyair ni yang boleh bersyair dengan pelbagai cara. Antaranya dia adakan majlis dan diadakan jamuan-jamuan makan, dan diadakan perempuan-perempuan itu zaman jahiliah, perempuan menaria itu. Menari dengan ditaruhkan bunga-bunga. Okey, menzahirkan segala yang didengar, dilihat dan dirasa dalam bentuk syair. Maknanya orang Arab zaman dahulu ni dia memang suka gila dengan syair kan. Segala yang didengar, dilihat dan dirasa dalam bentuk syair lah. Okey. Syair juga dia punya tahap dia tinggi kat dalam satu masyarakat Arab tu. Dia mempengaruhi kedudukan dan pengaruh seseorang. Jika contohnya seorang itu sultan dan punya pengaruh yang tinggi dalam satu masyarakat Arab tu, syair tu juga berfungsi dan boleh menjatuhkan maruah seseorang tu sendiri. Begitu juga kalau orang tu tiada tempat dalam masyarakat tu, yang dengan syair tu dia boleh meninggikan martabat seseorang tu lah. Okey. Yang seterusnya membantu dalam pengayaan bahasa dan pengkayaan dan penguasaan bahasa.